Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kuasita binti Fu Samsu. Bersyukur kita kepada Tuhan yang berkuasa kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam yang mulia ini. Hadirin sekalian, sebelum kata bersulah bicara, sebelum tangguh menyusul tidak ada. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita yang tampan bergaya serta cantik mulia kita pada malam ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudara Amirul Zakwan bin Budiman merupakan seorang mahasiswa Fakulti Sains dari Universiti Putra Malaysia. Khabar baik. Berada di sebelah kiri saya, ahli panel kedua, Saudara Danish, merupakan mahasiswa Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia. Walaupun nampak pemalu, namun beta bicaranya. Apa khabar saudara? Khabar baik. Panel ketiga yang manis lagi ayu serta jelita, Saudari Wan Nur Atila binti Wan Muhammad Kamil, seorang mahasiswa Fakulti Sains dari Universiti Putra Malaysia. Apa khabar saudari? Oh baik, terima kasih. Saya memperkenalkan panel yang keempat, nampak yakin dan tenang yang berada di sebelah kiri saya, iaitu Saudara Azli Nur Alif, mahasiswa Fakulti Sains, mahasiswa Fakulti Sains dari Universiti Putra Malaysia. Selamat datang dan Alhamdulillah, kabar baik. berada di sebelah ahli panel keempat, tak lain dan tak bukan tentulah ahli panel kita yang kelima, iaitu Saudara Faris Iqbal bin Ismail yang merupakan mahasiswa Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia. Khabar baik, Dr. Terima kasih panel kita yang bersemangat pada hari ini. Hadirin sekalian, tibalah waktu Maulid bual bicara forum perdana pada hari ini. Tajuk yang berbicara bersama ahli panel kita pada hari ini ialah peranan media dalam memupuk semangat patriotik. Cantik sungguh hiasan mutiara jadi hantaran letak di dulang semangat patriotik di perkasa segera negara Malaysia maju gemilang. Patut di atas menggambarkan betapa pentingnya semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dalam memajukan bangsa Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum perdana kita dengan soalan yang pertama. Akan diajukan kepada ahli panel pertama yang akan saya ajukan kepada. Media telah menjadi alat bagi rakyat untuk melaksanakan hak kebebasan bersuara mereka. Jadi, Saudara Zakwan, apakah perkaitan antara kebebasan bersuara dengan peranan media dalam memupuk semangat patriotik? Terima kasih saudara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Jadi mari kita bermula dengan hak kebebasan bersuara. Pada era globalisasi ini, kita dapat melihat ramai rakyat Malaysia yang telah memberi pandangan masing-masing menerusi laman sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Oleh itu, rakyat perlu bijak dalam menyuarakan pendapat terutamanya menerusi penggunaan media sosial walaupun Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Hal ini kerana orang ramai bebas mengemukakan pendapat mereka tanpa sekatan dan ia boleh menimbulkan kekeliruan. Penyebaran berita palsu atau salah guna hak kebebasan bersuara hendaklah dielakkan dengan cara penggunaan media sosial yang benar. Jadi, media arus perdana memainkan peranan penting untuk memastikan maklumat sebenar disalurkan kepada rakyat sebelum bermulanya penularan berita palsu. Media arus perdana juga perlu mencari kebenaran tentang berita palsu dengan pantas agar dapat mengelakkan kecelakaan berlaku. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu menyebarkan maklumat yang dapat memupuk semangat patriotisme seperti menyebarkan dokumentasi berkaitan semangat patriotisme dan melakukan kempen melalui media massa. Oleh yang demikian, masyarakat Malaysia dapat mengeratkan hubungan antara kaum dengan lebih erat.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Amirul Zakwan. Benarkah saudara tadi yang berkaitan antara kebebasan bersuara dengan peranan media dalam membuat semangat patriotisme? Seterusnya, saya memohon penjelasan ahli panel kedua, saudara Danish, tentang bagaimana media dapat memberi kesedaran terhadap kepentingan patriotisme. Terima kasih saudara moderator. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya amat menghargai kesempatan bersama untuk anda hari ini. Saya di sini adalah untuk berbicara tentang bagaimana media dapat memberi kesedaran terhadap kepentingan patriotisme. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sistem politik Malaysia juga berbeza dengan negara yang lain. Kita hidup di dalam sebuah negara yang begitu unik. So, rakyat perlu berganding bahu dan perlu mempunyai semangat patriotisme. Barulah dapat menjamin keselamatan negara dan diri. Yang mengecewakan kita sekarang ini ialah apabila kita melihat golongan belia yang kurang memahami erti kenegaraan, tiada semangat patriotik dan tiada pengetahuan yang berkaitan dengan negara. Fenomena ini menyebabkan golongan orang muda kurang mempunyai pengetahuan dan kurang juga mempunyai semangat patriotisme dalam diri sendiri. Oleh itu, media masa perlulah memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan belia. Media masa perlulah menjadi saluran yang dekat di hati pengguna, khususnya belia, berlandaskan faktor mudah digunakan seperti Instagram dan Facebook. Sebagai contoh, media sosial seperti Instagram memberi ruang kepada generasi muda untuk meningkatkan semangat patriotisme dengan memuat naik gambar bendera Jalur Gemilang untuk dapat meningkatkan saluran semangat patriotisme. Saluran media sosial seperti YouTube dan TikTok boleh menjadi satu ruang kepada belia untuk menghasilkan karya berunsurkan penerapan semangat patriotisme menerusi penghasilan pelbagai video, lagu, video pendek untuk disalurkan kepada orang ramai. Hal ini demikian kerana strategi ini secara tidak langsung dapat membuatkan belia agar rasa dihargai dan rasa dapat menyumbang sesuatu kepada negara. Transformasi ini dapat memberi satu platform dan landasan yang terbaik untuk golongan muda mengekspresikan rasa cinta kepada negara dengan cara menggunakan media sosial ini. Daripada cara ini, semangat patriotisme akan lebih kukuh dan akan membuatkan mereka ingin menambahkan lagi sumbangan mereka untuk memajukan negara. Dengan ini, kedudukan negara Malaysia akan menjadi lebih stabil kerana mempunyai rakyat yang bersemangat patriotik dan akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli. Saudari Wan Nur Atila, media menjadi platform yang penyampaian maklumat global sejagat. Sebarang berita tersebar dengan cepat di media. Oleh itu, media dapat dimanfaatkan berbagai jenis maklumat dan elemen patriotik. Pada pendapat saudari, apakah medium yang digunakan oleh media untuk memupuk elemen patriotisme? Silakan. Okey, baik. Terima kasih moderator. Yang dihormati ahli-ahli panel dan sidang hadirin majlis. Menjawab soalan yang diajukan, medium yang digunakan oleh media untuk memupuk elemen patriotisme dalam setiap individu masyarakat Malaysia antaranya ialah media sosial. Seperti yang diketahui pada masa kini, media sosial telah menjadi platform utama dalam penyampaian maklumat. Sebarang berita tersebar dengan cepat melalui media sosial. Ini adalah peluang yang terbaik untuk pihak berkuasa menyebarkan pelbagai jenis maklumat yang boleh membangkitkan nilai patriotisme dalam kalangan masyarakat. Platform ini akan menjadi tempat yang terbaik untuk rakyat Malaysia mengekspresikan serta memupuk rasa cinta akan negara. Seperti yang saya katakan tadi. Semangat patriotisme dapat ditingkatkan melalui media sosial atas faktor senang untuk diakses dan digunakan. Sebagai contoh program yang dapat dilakukan antaranya ialah mengadakan pertandingan memuat naik gambar di Instagram, Facebook, Twitter atau Pinterest yang berkaitan dengan nilai patriotik. Ini adalah salah satu idea yang baik bagi mempromosikan elemen patriotik dalam media sosial. Program ini dapat membantu rakyat memahami negara dengan lebih baik sehingga dapat melahirkan semangat patriotik dalam diri masing-masing. Seterusnya, mempunyai patriotisme adalah elemen pertama kejayaan negara pada masa kini.
Oleh itu, rakyat juga perlulah memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan nilai patriotisme dengan mempromosikan elemen patriotik melalui media untuk kepentingan negara pada masa akan datang. Tambahan pula, filem juga memainkan peranan yang penting pada masa kini. Ini adalah kerana pelbagai maklumat dapat disampaikan kepada orang ramai melalui filem termasuklah elemen patriotisme. Menurut tinjauan, nilai patriotisme di kalangan rakyat Malaysia pada masa sekarang amatlah rendah. Jadi, pada tahun 2016, sebuah filem bertajuk Ola Bola telah dilancarkan oleh seorang pengarah Malaysia yang terkenal iaitu Shu Keng Guan. Filem tersebut telah menunjukkan imej kepelbagaian Malaysia, antaranya ialah bendera, warna kulit, makanan, budaya dan agama yang berbeza. Ini melambangkan semangat patriotisme. Akhir kata, filem ini telah berjaya mencerminkan nilai patriotik dalam setiap individu di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bila ada penjelasan yang sangat jelas dan bersemangat, sudah pasti media tersebut merupakan salah satu soalan seterusnya akan ditujukan kepada ahli panel keempat, saudara Alif. Berita palsu akan mempengaruhi perpaduan rakyat. Banyak pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pelbagai kandungan palsu dan jelek. Malahan, tindakan setengah pihak yang menggunakan media sosial untuk menghangatkan unsur perkauman untuk menjejaskan. Apakah peranan media yang dapat membendung berita dan maklumat yang palsu? Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sidang hadirin dan para panel yang saya hormati. Jadi pada hari ini saya ingin membincangkan dengan anda semua tentang peranan media yang dapat membentuk masalah berita dan maklumat palsu. Jadi sebelum itu, izinkan saya menerangkan apa maksud berita palsu. Jadi berita palsu ini ialah sejenis kewartawanan yang terdiri daripada maklumat salah secara sengaja melalui media sama ada melalui media tradisional seperti surat khabar dan media teknologi seperti Facebook dan Twitter. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu, media kini memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk perpaduan dan membentuk masalah maklumat palsu kerana perkara sebegini merupakan salah satu punca kehancuran dan perbalahan sosial kita bangsa Malaysia. Pada zaman kini, ramai individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan media untuk menjejaskan unsur perkauman untuk menghancurkan keharmonian kita sebagai rakyat yang berakhlak. Dan berdasarkan jenayah Malaysia, Tan Sri Lin Lam Tai, perpaduan rakyat dikaitkan dengan sifat patriotisme. Walaupun isu maklumat palsu semakin mengular, rakyat dan pihak media masih mempunyai kuasa untuk menghalang masalah tersebut daripada menjadi lebih serius. Itu rakyat diseru sekiranya mereka melihat maklumat yang mencurigakan, mereka diminta untuk segera melaporkan dan share kepada penguat kuasa untuk undang. Okey, contohnya masalah penularan berita palsu yang berlaku di Sarawak pada musim pandemik COVID-19 yang lepas. Dan berita ini menarik perhatian Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Fadli Tan Sri Abang Johari, sehingga kan beliau menasihati individu yang tidak bertanggungjawab ini untuk. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Yang sangat tepat saudara. Soalan seterusnya saya ajukan kepada panel kita yang kelima, iaitu panel yang terakhir. Apakah tindakan yang dapat dilakukan oleh semua pihak dan semua lapisan masyarakat ketika berita palsu disebar? Okey, terima kasih kepada saudara Haikal atas soalan yang diajukan. Okey, pada era globalisasi ini, terdapat segelintir warganet yang kurang membaca surat khabar dan membaca berita yang sahih. Mereka sebaliknya lebih suka membaca berita yang sensasi dan kurang tepat melalui media-media masa yang menular pada masa kini. Kebanyakan daripada golongan ini tidak mengambil endah mengenai perkara yang dibaca sama ada ianya adalah suatu perkara yang benar atau sebaliknya. Namun mereka lebih berminat apabila berita palsu ini disebarkan dengan pantas sekaligus diterima oleh netizen yang tidak melakukan sebarang rujukan. Golongan ini lebih gemar untuk mencipta serta menokok tambah berita palsu yang
yang menyebabkan segala berita-berita ini dapat menjadi bualan hangat oleh warganet. Oleh itu, saya ingin mengingatkan bahawa kepada golongan ini bahawa sifat keterbukaan yang diterapkan oleh kerajaan tidak seharusnya disalahgunakan serta diambil kesempatan. Pelajaran daripada isu ini, Akta Hasutan 1948 yang telah diwatakan oleh kerajaan adalah untuk menegakkan keadilan melalui suara rakyat untuk mereka memberi pandangan serta meluahkan pendapat masing-masing. Namun, Kementerian Komunikasi dan Multimedia masih akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk menyiasat semua berita palsu berkenaan serta membantu untuk memadam mana-mana blog atau sumber yang tidak sahih. Tambahan pula, tindakan penyebaran maklumat palsu melalui SMS atau media sosial akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, akan dikenakan tindakan sekurang-kurangnya RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Secara keseluruhan, berita-berita palsu ini dapat menjejaskan dan mengganggu perkembangan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, media telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk membendung segala berita palsu yang akan memprovokasikan perpaduan negara. Dengan penyebaran berita yang benar, perkembangan dan pembangunan rakyat secara fizikal dan mental dapat dijalankan secara lancar, dapat dipupuk oleh masyarakat. Di samping itu, berita palsu yang dapat menggugat semangat patriotism dalam mengenai isu-isu sensitif antara kaum. Oleh itu, saya mengingatkan lagi kepada orang ramai supaya melakukan semakan secara terus melalui platform platform untuk mengelakkan berlaku kekeliruan antara kaum. Akhir kata daripada saya, segala maklumat yang diterima tidak kira melalui sosial media ataupun sumber lain supaya tidak memanjangkan mesej yang diterima secara terus tanpa melakukan sebarang siasatan atau semakan yang tepat. Sekian saja daripada saya, harap dapat menjawab dengan jelas. Terima kasih saudara Faris. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berganding bahu dalam membendung semua berita palsu yang menggugat keharmonian negara kita. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita dah sampai ke penghujung bicara. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa atau silap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang elok itu datangnya dari kami sendiri. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada doktor kerana sudi menyaksikan forum perdana ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya memohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.